Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sampai siri yang kedua Siri yang kedua untuk perkongsian apa? Bab 4. Besar sikitlah. Siri yang kedua, perkongsian bab 4. Siri 2. Bab 4 tingkatan 5. Pukul berapa kita sekarang ni? Nampak ni anak-anak. Kelas mula 8.30. Sempat kau cikgu hantar video ni 7.52. 5 Mac. Kita dah sampai sini. PDPC kita dah sampai 4.3. Baik. Bimbingan menjawab 4.1, 4.2. 4.1 tu kita dah buat dah. Tengok pada video di channel cikgu. Baik, hari ni kita nak pergi pada 4.2. 2.2a. Tumpuan kita ialah kepada tajuk pembahagian kuasa. Dia tanya mengapa. Mengapa ni sebab apa? Antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Persekutuan ni senang cerita kerajaan hari ni di Kuala Lumpur lah. Kalau negeri cikgu, negeri Perak lah. Okey. Dia tanya apa? Mengapa? Dia direct, pelajar boleh tengok pada buku teks muka surat 68. Dia nak markah berapa? Markah dia nak 6. Jadi kalau kita tengok di sini, kita besarkan. Kita nampak cikgu dah garis dah. Melicinkan perjalanan, mengelakkan permasalahan. Tambah lagi sebab kita markah kita 6. Permasalahan apa? Antara kerajaan. 3 di sini. Lepas tu, peruntukan besar diberi kepada kerajaan persekutuan. Kenapa? Untuk menjamin kestabilan. Tiada peruntukan kepada kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni apa? Majlis daerah lah. Kerana dia di bawah kerajaan negeri. Okey. Daripada semua sini, bila kita dah faham, anak-anak dah baca, barulah kita boleh buat. Okey. Mengapa perlunya? Perlunya pembahagian kuasa. Kerana cikgu akan bagi poin saja. Nanti pelajar akan cuba jawab lah. Okey. Kalau kita tengok di sini, cikgu letak warna hijau lah, comel sikit kan. Okey, apa yang kita nampak kita keluarkan. Nanti pelajar jawab dalam bentuk ayat lengkap lah. Satu, dia kata apa kan? Melicinkan perjalanan. Macam pentadbiran lebih licin lah. Melicinkan pentadbiran ataupun okey, kita nampak satu. Dua, mengelakkan permasalahan. Mengelak masalah. Mengelak permasalahan. Okey, dah dapat 2 markah. Dia bagi huraian. Huraian letak situ. Cikgu letak warna biru. Huraiannya ialah permasalahan antara siapa? Ini fakta. Huraiannya antara kerajaan persekutuan dan negeri. Dapat sini 3 poin. Tapi markah kita 6. Jadi kita tengok lagi di situ, kita nampak apa? Okey. Kita nampak yang keempat tu dia bagi. Dia bagi yang keempat. Dia kata apa? Ni 3, huraian tu 3 yang keempat.
kerajaan persekutuan, cikgu ringkaskan, peruntukan besar. Dibagi peruntukan khas. Senang cerita nampak situ, lebih besar. Untuk apa? Dia bagi huraian situ. Untuk apa peruntukan besar? Supaya untuk kestabilan. Dan kita nampak stabil dan aman lah. Stabil kemajuan negara dan kita nampak kemajuan negara. Okey anak-anak. Nanti buat dalam ayat lengkap. Baru dapat 1, 2, 3, 4, 5. Markah kita 6. Sambunglah. Yang kelima. Yang kelima. Tengok bawah. Tiada peruntukan. Dia kata apa? Tiada peruntukan untuk majlis tempatan. Macam majlis daerah, majlis pemandaran. Okey, di sini ada huraian. Kenapa tak ada peruntukan? Macam mana dia nak uruskan daerah? Kerana huraiannya ialah peruntukan kerajaan negeri. Negeri lah yang bagi. Okey, nampak. Di sini bila kita tengok, pelajar gabungkan jadi ayat lengkap lah kita kena tulis juga ni sebab kau mau lupa. 1 ada intro, 2 ada fakta plus huraian, 3 ada penanda wacana dan lain-lain Okey, good. Soalan 1. Senang kan? Nampak di situ bawah dia tulis sikit pentadbiran. Kita bacalah sikit sudut-sudut info ni. Ini ialah nama Putrajaya ni. Jangan kita tak tahu pula Putrajaya ni apa. Cikgu tulis nama Putrajaya. Sempena nama apa? Daripada nama Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Tengok pula pada sedikit pada sudut cerna minda ni. Pelajar yang hebat dia akan baca. Nampak? Kenapa peruntukan yang lebih kepada kerajaan persekutuan ditanya? Dah jawab di sini ni. Ini dah menjawab kepada soalan ni. Untuk apa? Okey, good. Habis soalan 1. Yang kedua, 2B. Markah berapa? Tengok markah dulu. Sebelum kita baca, tengok markah 6. Dia kata, apakah fungsi majlis tempatan? Peranan, tugas yang anda pelajari ada dalam buku teks. Sebab yang anda pelajari, maksudnya bukan kebat, ada dalam buku teks. Tengok, semua ada di sini. Markah 6. Jadi kita keluarkanlah 6 antara tugas. Contohnya menjaga kesihatan, sembuh fogging, kalau ada denggi misalnya, mengindahkan kawasan, tanam pokok bunga. Okey, kita nampak banyak lagi lah pelajar boleh ambil beberapa jawapan yang di sini kita tengok, kita kena pilih, pelajar kena pilih 6 supaya jadi ayat yang lengkap. Nampak tu kan? Menyelenggarakan jalan raya, kalau jalan-jalan berlubang dia buat apa? Menjalankan sistem saliran kalau sumbat. Apa saja yang kita nampak. Ini kebanyakannya dia berdasarkan
pengetahuan sedia ada juga penjaja. Ini saya cikgu komen sikit. Komen cikgu. Rujuk pada grafik dan bina ayat. Lengkaplah ini sebenarnya senang. Sebab dia juga berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar lah Takkan kita tak tahu tugas majlis daerah kita. Tengok bawah sikit ada sudut maklumat kan. Kita nak buktikan kerajaan tempatan kita ni, kerajaan daerah kita lah, merupakan kerajaan yang paling rapat. Apa bukti rapat? Mungkin kita boleh keluarkan 2-3 jawapan. Mungkin dikatakan memudahkan peniaga. Dia sediakan tempat kan. Apa kita nampak lagi bukti rapat dengan rakyat? Mengadakan apa? Penerangan ni. Tentang COVID ni kan. Penerangan tentang isu semasa. Memudahkan urusan. Mungkin ada kerajaan tempatan yang menyediakan apa? Wi-Fi untuk tuition percuma dan sebagainya lah. Ini semuanya berdasarkan apa? Pengetahuan sedia ada awak. Okey. Yang ketiga, inilah yang menentukan awak A atau tidak kebat. Sejauh mana masyarakat prihatin ni ambil berat. Prihatin ni maksudnya ambil berat, cakna. Dengar menyumbang kepada iklim alam sekitar. Dia nak iklim alam sekitar, suasana alam sekitar yang lebih selesa untuk kehidupan kita. Dia nak 8 markah. Dia kata kalau masyarakat yang prihatin. Apa kita nak buktikan masyarakat prihatin? Ini cikgu minta pelajar jawab. Mungkin kita boleh bagi fakta. Sentiasa mematuhi ni panduan undang-undang. Kita kaitkan dengan COVID lah. Kalau kita katakan alam sekitar, alam undang-undang, mungkin kita katakan huraian. Contohnya tidak membuang sisa ataupun sampah di merata tempat. Itu huraian kita. Contohnya bagilah contoh. Sampah apa? Mungkin sisa kilang, industri, sampah-sampah dan sebagainya. Untuk apa? Kita buat ini, apa kesannya kepada alam kita? Memastikan Infren memastikan masyarakat ataupun tempat tinggal kita dalam keadaan selesa. Yang ini pelajar kena ingat kalau jawab fakta, huraian, contoh pun okey. Fakta, huraian, contoh dan inferen ini lagi okey. Ini sebenarnya dia berdasarkan pengetahuan sedia ada. Banyak baca, banyaklah kita boleh jawab. Dan pelajar kena faham tentang sumbangan tu. Sumbangan masyarakat untuk alam sekitar. COVID ni alam sekitar ke? Tengok. Banyak macam mana kita mengindahkan. Indahkan pun alam sekitar. Longkang pun alam sekitar. Dan kita tengok dalam yang kita belajar ini, SPM 3.1 pula. Yang ini
ialah yang kita belajar 4.1 sebelum ini kan. Persekutuan kita dah bincang, latar belakang kita dah tengok. Ini 4.2 bukan ni kita dah tengok sikit tentang perubahan menjadi persekutuan daripada awal sampailah persekutuan Tanah Melayu. Kena faham tentang ini semua yang melibatkan rakyat. Hari ni kita belajar pula tentang 4.2. Ini 4.1 ni. Tadi 4.1, 4.2 ni kita belajar tentang apa? Fungsi kerajaan persekutuan ni. Kita nak berkaitan dengan pembagian kuasa dan sebagainya. Nampak jadi pelajar mudah kan? Okey. Cukup. Pelajar cuba jawab, hantar personal message cikgu Okey.